Buletin Didik 27 Februari. Anda bersama saya Tarush Dimawan Azri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waktu mula peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020 sesi petang dipindah dari jam 2 petang kepada 2.15 petang berkuat kuasa mulai 1 Mac hingga tamat peperiksaan itu pada 25 Mac. Dengan pindahan itu, waktu tamat peperiksaan juga akan dilanjutkan selama 15 minit. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia LPKPM dalam satu kenyataan menyatakan pindahan itu bertujuan untuk memberi ruang dan keselesaan kepada calon untuk berehat, makan dan menunaikan solat sementara menunggu waktu mula peperiksaan bagi sesi itu. Sehubungan itu, LPKPM memohon kerjasama semua pihak yang terlibat dengan SPM 2020 termasuk calon, ibu bapa, petugas peperiksaan, pihak sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah PPD serta Jabatan Pendidikan Negeri JPN mengambil perhatian dan tindakan berkaitan. Pindahan itu dibuat demi kepentingan dan kebajikan calon untuk memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan KPM akan memastikan semua prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dipatuhi semua sekolah seluruh negara apabila sesi persekolahan bermula Isnin ini. Ia bagi memastikan supaya sesi pembelajaran dapat dilakukan dalam keadaan selamat. Hari Isnin ini anak-anak prasekolah darjah 1 dan darjah 2 akan kembali ke sekolah dan kami di KPM telah memastikan supaya semua SOP yang ditetapkan dipatuhi di sekolah-sekolah di seluruh negara dan insya-Allah kita sama-sama usahakan dan kita sama-sama doakan agar sesi persekolahan yang bermula pada 1 Mac ini akan dapat berjalan dengan lancar dalam keadaan selamat untuk anak-anak kita di seluruh negara. Menurut Datuk Dr. Razif, ibu bapa harus menulis surat kepada pihak sekolah dengan dokumen sokongan untuk rekod jika tidak dapat menghantar anak-anak ke sekolah atas sebab tertentu seperti kesihatan. Katakanlah kalau ada sebab-sebab tertentu ibu bapa tidak dapat menghantar anak ke sekolah atas sebab-sebab kesihatan dan sebagainya, mereka perlu menulis kepada pihak sekolah dengan surat ataupun dokumen sokongan untuk kita rekodkan tentang apa yang dihadapi oleh murid tersebut. Jadi apa yang penting seperti mana saya sebut bahawa kita sedaya upaya cuba memastikan bahawa sesi persekolahan ini berjalan dengan selamat supaya ianya menjadi satu ruang untuk anak-anak kita kembali belajar secara bersemuka. Bersiap sedia untuk terima suntikan dan hadir pada masa yang ditetapkan. Itu pesanan Kementerian Pendidikan kepada seramai 55,539 orang guru yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19 fasa pertama. Menterinya Datuk Dr. Razif Jidin berkata, senarai nama guru berkenaan telah diserah kepada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTIK. Pihak KKM dan MOSTIK akan menyusun bilakah tarikhnya, tempatnya dan sebagainya. Sebab itu amat penting untuk kita pastikan sesiapa sahaja yang telah ditetapkan untuk hadir ke pusat vaksinasi perlu hadir dan mendapat vaksinasi seperti mana yang ditetapkan. Datuk Dr. Razif ditemui selepas beliau hadir untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya pagi tadi. Jelas Datuk Dr. Razif, kesemua 55,539 guru berkenaan dipilih untuk menerima suntikan vaksin kerana berkhidmat di kawasan berisiko tinggi berlakunya penularan COVID-19. Mengikut data e-operasi Kementerian Pendidikan, terdapat 416,743 orang guru sekolah rendah dan menengah di negara ini setakat 31 Julai 2020. Sementara itu, 4 orang guru yang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah di Putrajaya dan Bandar Sunway turut menerima suntikan vaksin COVID-19. Mereka merupakan wakil pengajar terawal menerima suntikan berkenaan. Hari ini saya terpilih dan saya ucapkan terima kasih kepada KPM, KKM kerana memilih saya dan saya harap suntikan vaksin ini akan dapat lagi kepada kawan-kawan guru di seluruh negara dan memberi keyakinan kepada kita. Kita sahut cabaran supaya kita beri satu contoh yang baik dan kita
juga sebagai tanda kita menyokong usaha kerajaan untuk membasmi pandemik COVID-19. Terima kasih kepada pihak KPM memberi peluang bagi kami untuk melindungi diri kami dan juga anak-anak pelajar-pelajar kami dan juga keluarga kami. Hampir setahun tidak beroperasi sehingga ada yang hampir gulung tikar. Pengumuman pembukaan sekolah secara berperingkat mulai Isnin depan memberi kegembiraan buat pengusaha bas sekolah. Segelintir pengusaha telah mula membuat persiapan awal, namun ada juga pengusaha berdepan masalah keuangan terutama untuk kos penyelenggaraan kenderaan. Pengusaha bas ini menjalankan perkhidmatan di kawasan sekitar Bukit Subang, Denai Alam dan Bukit Jelutong. Persiapan tidak mampu dilaksanakan kerana kos penyelenggaraan memerlukan modal yang besar. Wang hasil kerja bercucuk tanam, menternak burung puyuh juga masih tidak mencukupi untuk kembali beroperasi. Memang tak ada persediaan lah saya sebab duit pun tak ada, nak servis kereta pun tak ada duit. Road tax pun ada yang dah mati. Kan? Pendapatan dah tak ada, dah hampir setahun tak ada kerja saya dah. Hampir setahun. Lagi sebulan ni, genap lah setahun. Saya tak ada kerja. Mana saya nak gagal duit itu pun saya nak sara keluarga saya, anak saya kat universiti lagi. Saya nak kena bagi duit. Bantuan kewangan diperlukan untuk meringankan beban mereka. Pada masa sama, mereka turut berharap pandemik COVID-19 di Malaysia akan segera berakhir. Kita tak ada fokus lagi untuk apa orang kata bila kerajaan umumkan ni pun kita nak apa, macam mana kita nak dapatkan benda tu balik. Jadi tapi pada masa yang sama kita berfikir macam mana besok andai kata ada lagi PKP. Itulah kita pun kan tengah-tengah apa, kita takut-takut juga bila besok-besok diumumkan ada lagi PKP, ada lagi, walaupun hari ni apa vaksin sampai dekat sini kan, kat Malaysia ni kan, tapi harap-harap apa adalah kan penyelesaian ni untuk kita ni. Saya alhamdulillah lah. Kalau betul-betul syukurlah kalau dua kata nak mula 1 bulan ni. Saya harap lepas ni kalau boleh teruskanlah. Tak payah nak tutup sekolah lagi. Sebab apa, dia akan menjejaskan kita punya ekonomi sendiri. Memang saya terjejas. Saya harap kali ni dia ada terusan. Tak payah nak tutup sekolah lagi. Sebab apa? Dia takut bagi kesan pada kita orang juga. Sebab apa, ramai pun dah macam, kerja saya pun dah macam dah give up, bukan apa, dia orang terpaksa cari kerja lain. Rakaman ini kami buat kira-kira seminggu yang lalu. Harap-harap ketika ini semua masalah mereka sudah diselesaikan. Ini kerana pengusaha bas sekolah adalah antara industri sokongan yang penting kepada operasi sekolah. Secara purata, lebih separuh murid-murid menaiki bas untuk ke sekolah. Ini antara yang wajar dijadikan teladan. Polis menahan 6 remaja berumur antara 12 dan 16 tahun kerana menunggang basikal lajak. Kesemua basikal didapati telah diubah suai serta ada yang tidak mempunyai brek dan loceng. Kejadian berlaku di Jalan Harmonium, Taman Desa Tebrau, Johor petang semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Muhammad Fazli Muhammad Zain berkata pihaknya turut mengeluarkan saman dan merampas basikal berkenaan. Kesemua mereka dibenarkan pulang selepas ibu bapa masing-masing dipanggil bagi tujuan dokumentasi. Bertemu kembali. Temerloh bukan sekadar istimewa sebagai bandar ikan pating di Pahang. Melihat secara lebih khusus, Kampung Paya Siput di Lancang Temerloh adalah lokasi titik tengah bagi Semenanjung Malaysia. Titik tengah Semenanjung terletak di Kampung Paya Siput, kira-kira 5 km dari Pekan Lancang Temerloh, hasil kajian Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPAM pada tahun 2009. 3 kaedah menentukan lokasi ini iaitu topografi, jisim Semenanjung Malaysia dan hitungan matematik.
Penentuan lokasi ini menerusi formula nilai purata koordinat menghasilkan nilai satu titik konklusif. Lokasi sama juga merekodkan nilai saat sama menerusi cerapan sistem penentu kedudukan sejagat GPS. Bagi menandakan lokasi ini, kerajaan negeri membangunkan tugu peringatan dan kemudahan lain sebagai tarikan pelancong. Ini adalah merupakan tarikan-tarikan dan kita nak jadikan titik tengah Semenanjung ini sebagai satu kemestian kepada setiap orang rakyat Malaysia untuk datang dan melawat kemari kerana tak ada lagi dah. Kalau kita pergi ke titik tengah mana, you are coming to the center of Peninsula. Inilah titik yang kita nak mempromosikan, iaitu titik tengah Semenanjung. Monumen dibina 133 meter daripada titik tengah sebenar yang terletak di sebuah pondok dalam kawasan tanah wakaf Madrasah Darul Ulum. Namun koordinatnya masih tepat kerana kiraan saat masih sama dan lokasi ini berfungsi sebagai titik kawalan ukur Semenanjung. Pusat ini ditutup sementara kerana pelaksanaan PKP dan kini sedia dibuka semula kepada pengunjung. Kalau macam hari Sabtu dan hari Ahad tu boleh cecah 250 hingga 300 orang. Tu untuk Sabtu dan Ahad dah, dan setiap cuti lah, setiap cuti umum lah, tak kisahlah hari cuti apa kan. Memang dia orang akan datang lah kat sini. Ketika zaman sebelum merdeka, kampung Belimbing di Kuala Lipis ditanda sebagai titik tengah Semenanjung. Tetapi lokasi itu dinafikan kerana kaedah pengiraan ketika itu tidak tepat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam sekeras-kerasnya penculikan 317 pelajar perempuan dalam satu serangan di sebuah sekolah menengah di utara Nigeria. PBB mengesa supaya semua mangsa dibebaskan segera dan tanpa sebarang syarat. The Secretary-General condemns in the strongest possible terms and called for their immediate and unconditional release. As we've said before, schools should always remain a safe space to learn without fear of violence. A full statement will be coming shortly from the Secretary-General on this. Menurut jurucakap polis di negeri Zamfara, Muhammad Shehu, polis dan tentera bekerjasama dalam operasi untuk menyelamatkan mangsa. Muhammad turut mengesahkan bahawa jumlah mangsa culik adalah 317 orang. Menurut saksi, kumpulan penculik terbabit turut menyerang sebuah kem tentera berhampiran dan sebuah pos kawalan tentera. Ia dipercayai sebagai strategi menghalang pihak tentera daripada menggagalkan penculikan itu. Dalam kejadian sama, kurang 2 minggu lalu, 42 orang, termasuk 27 pelajar, dicolek di Niger. Kesemua mereka masih belum dibebaskan. Manakala pada Disember lalu, 344 pelajar dicolek di Katsina dan tidak seperti rakan-rakan mereka yang lain, mereka kemudian dibebaskan. Satu ketulan ais sebesar Bedfordshire di United Kingdom atau lebih 1,235 km persegi telah terpisah dari bongkah utamanya dikenali sebagai Brand Ice Shelf. Fenomena dikenali sebagai ukiran dan berlaku hampir sedekad selepas rekahan mula dikesan oleh saintis di British Antarctic Survey BAS. Ia adalah rekahan ketiga terbesar di Antartika dalam tempoh 10 tahun. Ketulan ais yang pecah dijangka tidak mendatang sebarang ancaman kepada stesen penyelidikan BAS Halley. Guru-guru hari ini nak tak nak perlu untuk selari dengan apa yang berlaku dalam media dan juga teknologi hari ini. TikTok merupakan salah satu daripada medium penyampaian yang bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Kerana kita perlu memikirkan dalam masa 5 minit, 3 minit atau 4 minit apakah butiran-butiran isi pembelajaran yang penting yang perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik, cara yang lebih kreatif. Jadi TikTok itu akan menjadi salah satu daripada medium pembelajaran. Maka dengan lambakan medium positif, pembelajaran-pembelajaran yang kita sampaikan secara positif di media sosial ini, paling tidak ia menjadi salah satu sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar kita. Muzik sebagai rekreasi atau kesenggangan amat sesuai sebagai pilihan aktiviti kurikulum khususnya di kalangan generasi muda. Selain itu, ianya juga memberi penekanan ke arah pembentukan kualiti diri dan sasiah murid merakumi aspek emosi, kreativiti, nilai sosialisasi
estetika dan etika. Di samping sebagai penggerak minda untuk berfikir ke arah peningkatan diri, pelibatan dalam aktiviti muzik memerlukan komitmen dan disiplin diri yang tinggi. Menyedari hakikat ini, SJKC Yok Chin di Tawau Sabah menganjurkan pertandingan uji bakat secara rakaman video bagi mengisi masa lapang pelajar selain mencungkil bakat murid sekaligus untuk membina keyakinan diri mereka. Di sebalik cabaran memastikan kelancaran sesi pembelajaran dalam talian sepanjang PKPB, guru-guru turut memanfaatkan tempoh ini untuk meningkatkan kemahiran kependidikan. Bukan hanya memberi perhatian dalam keupayaan akademik, guru-guru turut berusaha memberi tumpuan terhadap aspek co-curriculum kerana kedua-dua elemen ini penting dalam melahirkan pelajar seimbang holistik dan menyeluruh. Inisiatif ini bertujuan memperkasa pembangunan diri pelajar selain membentuk mereka menjadi lebih kreatif, aktif dan berinovasi serta mempunyai sosial sihat walaupun ketika waktu PKPB. Ini adalah alternatif memandangkan penganjuran pertandingan yang memerlukan pelajar membuat persembahan di pentas tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh sekarang. Antara objektif uji bakat Tahun Baharu Cina adalah selain menguji bakat murid-murid. Di samping itu, pihak sekolah juga menyahut seruan penataran SKBM G2, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia Standard 5 kemenjadian murid, di mana sekolah bukan sahaja sekadar mahu murid menguasai dalam bidang akademik, bahkan juga dalam bidang co-akademik. Melalui pertandingan uji bakat ini diadakan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam berbagai bidang seperti seni, muzik dan sukan. Pertandingan uji bakat yang diadakan sempena Tahun Baru Cina itu diadakan dalam 3 kategori di mana semua rakaman nyanyian murid muat naik ke laman Facebook sekolah untuk undian bagi mencari pemenang. SJKC Yok Chin memiliki seramai 1,158 murid dengan tenaga pengajar seramai 85 orang. Gelagat sekumpulan warga emas menari sambil menunggu giliran mendapatkan suntikan vaksin di Mexico mengakhiri buletin didik. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan selamat malam.